Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan tugasan bagi trend dalam pendidikan moral EEM 443, di mana kali ini kita ada tugasan yang mewakili 100%, di mana pembahagiannya kita bahagikan kepada 5 tugasan. Setiap tugasan itu mewakili 20%, dan setiap tugasan haruslah mengikut soalan yang dinyatakan diberikan oleh pihak universiti, dan kita ada beberapa panduan lah yang perlu dilaksanakan supaya markah yang diberikan kepada guru-guru kita boleh bagi yang sebaik mungkin lah. Jadi saya harap guru-guru boleh mengikut apa yang sepatutnya dilaksanakan mengikut format APA sistem yang diberikan supaya kita dapat markah yang baik lah. Okey. Sebelum itu kita lihat dulu apa itu yang dikatakan academic writing. Okey, kita mempunyai ciri-ciri apabila kita menyiapkan tugasan. Jadi, cikgu-cikgu bolehlah melihat di sini ciri-ciri berkaitan dengan penulisan akademik itu haruslah mempunyai fakta secara sistematik, konseptual dan mengikut prosedur yang jelas. Jadi, bila kita menulis sesuatu fakta, pastikan ianya umpama kita menulis sesuatu pernyataan untuk menerangkan, mempunyai konseptual, mempunyai penyusunan yang sebenarnya, jadi tak adalah penulisan itu dikatakan seperti tidak mengikut konsep. Sepatutnya satu persatu yang jelas. Seperti kita membina karangan, kita ada ayat topik, ayat huraian, ada contoh dan juga ayat penegasan. Kalau boleh, saya harap cikgu-cikgu tulis mengikut penulisan yang baik, kita kata yang mudah difahami. Penulisan mestilah cermat, tepat, benar dan tidak membuat andaian. Tidak membuat andaian ini selalu pelajar-pelajar akan bertanya kepada saya, apa itu membuat andaian? Bermaknanya, apabila kita buat penulisan ilmiah, kesemua pernyataan ataupun penulisan itu adalah daripada artikel, rujukan. Itu kita katakan yang tepat. Nah, di mana mesti ada citation, rujuk daripada siapa. Andaian ini adalah own speech. Dalam penulisan ilmiah kita tidak ada own speech. Maknanya kita membuat andaian sendiri, kita menulis mengikut idea kita, tak boleh. Nah, kita harus mengikut apa yang dinyatakan oleh dapatan daripada artikel sebagai rujukan. Okay. Andaian boleh tapi tak boleh banyak dalam penulisan ilmiah. Selalunya andaian ini ataupun kita punya own speech ini kita letakkan dalam penulisan thesis. Di dalam perbincangan boleh. Okay, di dalam kesimpulan boleh kita letakkan sebagai satu kesimpulan, itu boleh kita letakkan sebagai andaian. Setiap pandangan yang dikemukakan haruslah disokong dengan bukti. Ini seperti yang saya nyatakan, mesti ada citation. Penulisan tidak boleh memutarbelikkan fakta atau melebih-lebihkan sesuatu, bermakna apabila kita ambil sesuatu fakta, kalau dalam artikel itu tulis pendidikan moral adalah sesuatu perbuatan baik buruk, kita tak boleh tukarlah pernyataan tersebut. Kita boleh ubah penyusunan ayat, frasa klausa tersebut, namun begitu jangan ubah maksud ayat tersebut. Okey, itu salah daripada segi kita memetik ataupun mengambil sesuatu petikan daripada penulisan. Yang terakhir, menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran, tidak ada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keraguan. Itu biasalah. Okay, seterusnya adalah berkaitan dengan plagiarism. Okay, apa-apa penulisan ilmiah, apa-apa tugasan, apa-apa yang kita laksanakan, kalau boleh haruslah asli, tidaklah mengambil daripada penulisan-penulisan ataupun tugasan-tugasan orang lain. Bagaimana kita nak mengelakkan plagiarism itu? Apabila kita merujuk mana-mana bahan, kita harus letakkan rujukan tersebut ataupun kita katakan citation tersebut. Lebih baik kita ikut format APA sistem, lebih penulisan kita itu lebih kita katakan lebih baiklah mengikut format yang sebenarnya, tidak berlaku plagiarism tersebut. Okey. Apa itu plagiarism? Memetik atau meniru sebulat-bulat hasil karya ataupun kerja orang lain tanpa memberi penghargaan. Penghargaan itu adalah citation atau membuat rujukan dan mendakwa bahawa ia adalah hasil ciptaan sendiri. Itu yang dikatakan plagiarism. Jadi, mudah sebenarnya penulisan ilmiah ini, academic writing ini, kita rujuk, kita nyatakan citation tersebut. Okey.
Menulis atau mengolah idea orang lain tanpa membuat rujukan. Memang diakui bahawa kita kerap kali mengambil idea orang lain dan ini adalah tidak salah jika kita membuat rujukan dan mengakui semua itu betul. Bila kita rujuk yang kerja ataupun kita rujuk penulisan buku yang ditulis oleh seseorang, kita nyatakan, citationkannya, kita beri penghargaan kepadanya. Contohnya, uh, Abdul Rahman Rauf mengatakan pendidikan moral haruslah diberikan kepada pelajar-pelajar pada usia muda. Jadi kita letak situ Abdul Rahman tahun bila 1998. Okey, itu senang kan supaya kita dapat tahu bahawa rujuk buku itu dirujuk oleh kita untuk mendapatkan satu pernyataan ayat tersebut. Suatu cubaan untuk menunjukkan dalam apa-apa cara bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta suatu idea, penulisan data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain. Ini termasuk gambar rajah, lukisan, klip video, audio, gambar dan sebagainya. Bukan saja pernyataan ayat, mana-mana rujukan seperti gambar rajah, lukisan, klip video, audio ataupun apa-apa saja haruslah diletakkan citation ataupun penghargaan. Sumber itu dari mana kita dapatkan supaya apa? Tidak berlaku plagiarism. Penyerahan satu esei yang sama untuk memenuhi syarat 2 atau lebih khusus ini bermakna bila kita buat sesuatu kerja khusus, contohnya tugasan untuk subjek ini hampir sama dengan subjek lain, kita bagi karya yang sama. Sepatutnya kita buat olahan balik bersesuaian dengan soalan yang ditanya. Tak bolehlah bagi bulat-bulat yang sama dengan hasil yang dahulu. Okey, bagaimana kita nak elakkan berlakunya plagiarism? Pastikan setiap frasa, ayat atau perenggan yang ada petik mempunyai rujukan yang berkaitan dan dinyatakan sumber dalam kurungan. Itu kita kata citation. Mengikut APA system, kita ada kurungan. Okey, contohnya tadi petik Abdul Rahman, kita letak dalam kurungan. Ada APA system, kita ada banyak jenis yang boleh kita gunakan dalam penulisan. Okey. Kalau kita Google memang banyaklah cara penulisan APA system yang terkini. Tulis semula ayat atau perenggan dan pastikan rujukan dinyatakan dalam kurungan. Ini paling senang. Okay, gunakan format APA untuk membuat segala rujukan. Ini memang format kita paling mudah untuk tugasan kita rujuk APA system. Dan banyak saya lihat tugasan-tugasan yang lepas ramai guru-guru dah membuat format APA dengan baik. Jadi saya faham semua dah tahu bagaimana kita nak mengelakkan plagiarism. Pastikan anda mengkaji dengan mendalam tentang isu hak cipta dan apa yang anda boleh gunakan tanpa hak cipta. Itu boleh kita study sendirilah. Okay. Detail about the assignment. Kali ini kita ada 5 tugasan di mana setiap tugasan mewakili 20 markah, 20 markah dan setiap tugasan guru-guru hanya laksanakan dalam 6 hingga 7 muka surat. Kalau lebih mungkin 1 atau 2 muka surat dan jangan buat terlalu panjang. Bila terlalu panjang, saya risau nanti banyak kesalahan yang boleh dilaksanakan seperti tugasan-tugasan yang lepas. Bila saya lihat ada yang buat terlalu panjang, ada yang fakta yang tidak perlu dinyatakan ataupun pernyataan tersebut menyebabkan tidak menjawab soalan tugasan. Jadi markah akan berkurang. Elakkan buat 6 hingga 7 muka surat pun dah cukup. Okey, kita lihat tugasan yang pertama. Tugasan yang pertama iaitu berkaitan dengan pemodenan dan pengaruh terhadap nilai dan akhlak pelajar di sekolah. Okey, kalau nak buat dalam bahasa Melayu boleh, dalam bahasa Inggeris pun boleh. Cuma tugasan ini saya akan buat penerangan dalam bahasa Melayu. Okey, kita lihat ini cadangan penulisan untuk tugasan kita yang pertama. Yang pertama, mungkin cikgu-cikgu agak confused nak letak pemodenan ataupun modernisasi. Okay, dua-dua istilah itu hampir sama. Namun bila kita lihat dalam rujukan artikel, banyak dikemukakan adalah modernisasi ataupun kita katakan dalam bahasa mudahnya arus pemodenan yang berlaku pada masa kini. Jadi dekat pengenalan, cikgu boleh kemukakan apa itu pemodenan ataupun modernisasi, tafsiran maksud boleh nyatakan ataupun secara perkembangan pemodenan modernisasi tersebut. Jadi kita lihat perkembangan-perkembangan tersebut memberi satu impak kepada
akhlak dan juga nilai pelajar-pelajar pada masa kini. Jadi di situ cikgu boleh nyatakan satu ataupun 1,5 muka surat, dah sangat baik di situ. Dan 2.0 baru kita letakkan apakah pengaruh pemodenan tersebut kepada akhlak dan nilai. Jadi kat situ saya letakkan kriteria. Di mana yang pertama kita letakkan pengaruh kepada akhlak dan nilai. Yang kedua kita spesifikkan di mana akhlak tersebut. Okey, adab. Adab itu adalah disebabkan pelakuan. Pelakuan bila kita lihat modernisasi ini telah menyebabkan adab dan pelakuan seseorang pelajar itu semakin teruk. Di situ kita boleh nyatakan, kita lihat di artikel-artikel di mana masalah sosial sering kali berlaku disebabkan oleh arus modernisasi tersebut. Di mana pengaruh-pengaruh barat telah menyebabkan contohnya adab-adab seperti menghormati orang tua semakin dilupakan. Kita lihat sedangkan kita ini adalah negara-negara di Asia Timur ini, Asia Tenggara ini mempunyai adab sopan santun yang sangat tinggi. Namun begitu, pada abad kini, adab-adab tersebut semakin berkurangan. Jadi kita lihat banyak artikel telah nyatakan. Di situ, cikgu-cikgu boleh nyatakan dengan lebih detail. Yang kedua, kita boleh spesifikkan tentang nilai. Kita lihat nilai tanggungjawab remaja sekarang ini semakin berkurangan. Tanggungjawab terhadap apa? Tanggungjawab mereka terhadap menjadi pelajar yang cemerlang semakin berkurangan. Tanggungjawab mereka sebagai seorang anak semakin tiris ataupun semakin berkurangan. Itu cikgu boleh nyatakanlah. Itu kita spesifikasikan berkaitan dengan adab dan nilai. Nilai banyak lagi lah cikgu boleh nyatakan tentang nilai kasih sayang semakin berkurangan. Kenapa? Kerana kita lihat modernisasi ini menyebabkan ibu bapa ini sibuk bekerja mencari harta dunia sehingga mereka kurang memberi kasih sayang kepada anak-anak mereka. Jadi pengaruh terhadap nilai semakin berkurangan. Itu berkaitan dengan nilai kasih sayang. Dan cikgu boleh juga letakkan sebagai nilai harga diri, di mana harga diri remaja-remaja kita ataupun pelajar kita semakin rendah dan mereka tidak mementingkan harga diri. Sebagai contohnya, ada remaja-remaja kita ni berpelesiran. Mereka melakukan sesuatu perkara yang melanggar peraturan. Itu berkaitan dengan harga diri. Boleh nyatakan di situ. Dan yang ketiga, yang ini cikgu boleh buatlah 2.1 akhlak dan nilai. 2.2 adab dan tanggungjawab cikgu boleh pisahkan. 2.3 cikgu boleh letakkan penlibatan remaja dalam gejala sosial disebabkan modernisasi tersebut. Jadi cikgu letakkanlah kajian-kajian yang dinyatakan penlibatan remaja statistik menunjukkan semakin teruk disebabkan modernisasi. Yang keempat kita kata penyalahgunaan bahan-bahan ini adalah berkaitan dengan najis dada. Yang itu lebih kepada adab lah. Okey. Disebabkan merokok itu penyalahgunaan bahan terlarang lah. Okey, yang terakhir, yang ini memang kesan daripada modernisasi, pelibatan kumpulan haram di sekolah seperti gangsterism. Untuk tugasan satu ni, task A ni, dia lebih kepada kita letakkan pengaruh-pengaruh modernisasi ini secara umum dalam penulisan kita. Okey, jadi nanti kita akan bincangkan di dalam kelas online nanti. Saya akan bagikan contoh-contoh lah ayat-ayat yang mudah ataupun rujukan-rujukan artikel yang boleh cikgu kemukakan di dalam penulisan. Okey, pastikan setiap pengaruh yang diberikan memberi kesan kepada akhlak nilai dalam diri pelajar. Jadi setiap penulisan cikgu untuk 2.0, pastikan nyatakan contoh-contoh tersebut memberi kesan kepada akhlak dan nilai. Itu senanglah untuk kita nak menjawab soalan dengan lebih mudah. Dan 3.0, cikgu-cikgu boleh kemukakan kesimpulan, kemukakan rumusan secara keseluruhan dan kepentingan nilai dan akhlak kepada pelajar. Sebab kita membincangkan tentang pengaruh. Jadi cikgu letakkan kepentingan. Kenapa akhlak dan nilai itu sangat penting kepada pelajar pada masa kini? Kita boleh nyatakanlah akhlak dan nilai ini mungkin menjadi satu image, mungkin menjadi satu daya tarikan pelancong. Apabila kita lihat di mana Jepun, nilai akhlak dan juga nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat Jepun menjadi satu pendorong kepada pelancong untuk datang melihat dengan lebih dekat. Dan kita nak akhlak dan nilai itu dipelajari, diberikan kepada pelajar-pelajar kita supaya menjadi satu
impak positif kepada negara luar. Malahan juga mewujudkan satu ikatan yang baik antara masyarakat dan juga ahli keluarga itu sendiri. Okey, sekian. Terima kasih.